الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah serta kurnia dapat kita bersama dalam kuliah pada pagi ini. Daripada pagi tadi, daripada pukul 6.45 pagi, Alhamdulillah sampai sekarang. Dan juga selepas bersama Ustaz Amir, Fiyu Amir tadi. Alhamdulillah kita bersama untuk mengisi slot pada pagi ini bersama kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daripada kitab Al-Fathul Rabbani Fathul Rabbani yang mana rahsia-rahsia agung berjumpa Allah iaitu menjadi kekasih Allah. Ini adalah wasiat dan juga nasihat kerohanian daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam majlis-majlis ilmu beliau. Yang mana dalam majlis ilmu yang pertama disebut kepada kita supaya tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkan. Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkan. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, berpaling daripada Allah SWT ketika turunnya hukum-hukumnya berarti matinya agama, binasanya tauhid dan musnahnya keredaan dan keikhlasan. Maknanya kalau kita berpaling daripada kitabullah Ta'ala ini ataupun berpaling daripada hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala ini ianya bererti mematikan agama kita ataupun membinasakan tauhid kita ataupun memusnahkan keredaan dan keikhlasan kita selama ini. Itu sebablah kalau macam ahli-ahli politik bercakap tu berkenaan dengan agama, berkenaan dengan hukum-hukum, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati tuan-puan. Kerana takut nanti kita takut tergolong di antara orang yang berpaling daripada hukum-hukum Allah. Mereka ini tak kira. Mereka ini nak mendapatkan sokongan. Mereka nak dapatkan kata orang tu undi. Mereka sanggup berkata apa sahaja. Kita yang kena ingat bahawa perkara-perkara yang menyebabkan umat Islam ini berpaling daripada agama Allah Ta'ala ini adalah satu perkara yang amat bahaya sekali. Itu sebablah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan hati orang mukmin ini tidak mengetahui mengapa dan bagaimana hendak melayan dorongan nafsunya. Bahkan ia berkata benar, semua nafsu itu mesti dilawan, ditentang dan dimusuhi. Oleh yang demikian, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih untuk memerangi nafsunya sehingga dirinya bebas daripada cengkaman kejahatan dan pengaruh nafsu kerana seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Itu dorongan nafsu. Tak ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Kitalah yang akan mengawal kehendak nafsu kita. Kita yang dapat hendaklah kita mendorong nafsu kita kepada kebaikan dan sebagainya. Apabila kamu mampu mengembeling dan mendudukkan nafsumu, maka seluruh nafsu itu akan menjadi baik. Ini kebaikan yang berada di dalam kebaikan. Sehingga jadilah ia mengikuti semua ketaatan dan meninggalkan semua kejahatan dan kedurhakaan. Itu sebab Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu ataupun jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh redha dan diredai oleh Allah dan redha olehnya. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga itu. Begitulah Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang dapat mengawal nafsunya, mendorong nafsunya kepada kebaikan, melakukan amal-amal kebaikan dan berbuat baik kepada sesama manusia, mereka ini digelar sebagai
nafsu yang mempunyai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan di situ Allah Ta'ala mengiktiraf dia sebagai hamba-Nya dan juga mengajak ataupun mempelawa dia memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah besar. Tetapi bagaimana kita nak mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang besar ini? Inilah yang kita nak ketahui daripada apa yang Syekh Qadir Jalani nukilkan kepada kita, bagaimana kita nak menjurus ataupun menuntun hati kita ini supaya pergi kepada redha Allah Ta'ala. Nanti kita lihat bagaimana kaedah-kaedah dia yang telah diajar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Dengan demikian, maka sudah pastilah ketakwaan dan hilang daripadanya segala keburukan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir, sudah pastilah ada dalam diri jiwa itu ketakwaan, sifat takwa kepada Allah Ta'ala. Daripada takwa itulah maka hilang daripada diri itu akan segala keburukan. Serta tiada kebergantungan kepada makhluk. Itu yang kedua. Serta tiada kebergantungan kepada makhluk. Hal ini berlaku kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Baginda Nabi Ibrahim AS telah terlepas daripada kungkungan nafsunya dan baginda hidup dengan tenang, bebas daripada pengaruh nafsu yang serta mendorong manusia kepada melakukan kejahatan. Ketika jiwa tenang, kedatangan kepadanya berbagai jenis makhluk yang menawar bantuan dan pertolongan kepada Nabi Ibrahim ini. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak memerlukan pertolongan kamu sekalian. Dia, yakni Allah, mengetahui keadaanku dan memenuhi segala permohonanku. Maka sebab itulah Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan kami telah berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Begitulah kalau kita lihat kehebatan Nabi Ibrahim AS ini dengan sifat ketakwaan dia, dengan mengawal nafsunya yang mendorong jiwanya daripada tidak bergantung kepada makhluk dan sebagainya. Baginda semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sehinggalah Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi Ibrahim kepada darjat yang paling tinggi di kalangan manusia. Kemudian Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang-orang yang sabar bila bersama dengan penuh dugaan-dugaan. Iaitu yang kedua. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang yang bersabar bersamanya di dunia tanpa batas. Sementara di akhirat pula akan dinaungi kenikmatan tanpa batas sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang bunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang ini yang kedua. Maknanya yang pertama tadi sifat ketakwaan, tidak bergantung kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita kena sabar dalam kehidupan di dunia ini, dalam menghadapi segala cubaan, dugaan dan sebagainya. Semua yang kita hadapi ini adalah ujian kepada kita. Kadang-kadang bila kita lihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu, ujian dia lagi berat. Ujiannya lagi berat. Orang-orang yang sederhana itu ujian dia sederhana lah. Tapi orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak ibadah ini, Allah Ta'ala nak uji dia lagi melihat keikhlasan dia. Itu sebablah macam kita semua ini Allah Ta'ala nak uji kita. Bagaimana istiqamah atau tidaknya kita dengan majlis-majlis ilmu, istiqamah atau tidaknya kita dengan ilmu ini, dan bagaimana kita meningkatkan ilmu kita supaya menjadi banyak lagi supaya kita dapat kata orang tu meneroka semua ilmu-ilmu yang mengajak kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tiadalah samar bagi Allah segala sesuatu yang tanggung oleh orang-orang yang menanggung kepadanya. Bersabarlah ketika bersamanya, bersama Allah Ta'ala ini, sementara kamu telah melihat kelemah lembutan Allah Ta'ala dan dia telah memberikan kenikmatannya bertahun-tahun. Keberanian adalah sabar seketika. Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan firman-Nya, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang
sabar. Ini yang tuan-puan kena faham. Dengan ayat ini sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar ini. Maknanya kalau kita mendapat dorongan nafsu, sabar ini bukannya lebih kepada kemarahan. Ada orang setengah orang cakap bila kita jiwa tersentuh, marah kat orang, sabar, jangan melenting, jangan memarahi mereka. Sabar. Selalunya sabar ini lebih kepada kita menyebut bila keadaan diri kita itu marah kan. Tetapi sabar ini rupanya meliputi semua, tuan-puan. Sabar ini meliputi semua perkara. Yang pertamanya kita sabar bila kita menghadapi nikmat. Makanan penuh ni satu meja ni kan. Makanan penuh satu meja ni sedap-sedap semua sekali kan. Sedap. Kalau boleh nak masuk dalam perut kita semua. Di situ sabar. Sabar mesti ada. Maksudnya kita sabar dengan nikmat yang Allah Ta'ala hidangkan di depan mata kita. Kita ambillah memadai dengan kehendak perut kita. Bukannya kehendak nafsu. Tetapi kadang-kadang orang ini akan cakap, aku tak kenyang lagi. Itu sebab Rasulullah pesan kepada kita, makanlah kamu sebelum sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Jangan kita makan masa kita lapar betul. Takut kita makan banyak. Dan kemudian berhentilah sebelum kita kenyang. Ini sabar. Sabar ketika menghadapi nikmat-nikmat yang melimpah ruah. Kemudian yang kedua, kita sabar ketika kita ada banyak wang, banyak duit, banyak harta. Sabar juga. Bagaimana nak memberi bantuan kepada orang, bagaimana nak mengeluarkan harta kita yang banyak ini. Sabar sebab apa? Ini adalah usaha-usaha aku. Takkan aku nak bagi kepada orang. Di situ. Yang di situ Allah Ta'ala nak menguji kesabaran kita. Bila kita ada harta yang banyak itu, nanti kita akan mengatakan pada diri kita, aku yang berusaha, aku yang bekerja keras, kenapa nak bagi kat orang? Di situlah Allah Ta'ala menguji kesabaran kita. Nak tak kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Ta'ala, ataupun kita simpan, ataupun untuk diri kita sahaja, atau untuk keluarga kita sahaja. Itu sebab tuan-puan, Allah Ta'ala ini bersama dengan orang-orang sabar ni. Jangan tuan-puan tafsirkan ketika marah, ketika susah. Ketika kita susah, itu sabarlah. Contohnya ketika kita miskin, tak ada duit. Minggu ni dalam 3-4 hari lagi baru dapat gaji. Duit dalam poket ada RM20. Sabar. Sabar. Itu kita boleh kata sabar kan. Sebab kita tahu memang kena sabar. Kalau tak sabar, kita tak sabar, apa kita nak meneruskan hidup kan. Selalu bagi begitu kan. Tapi bila ada nikmat depan mata, bila ada kemewahan, bila ada kehebatan, itu hilang sabar. Itu sebab Allah Ta'ala tak bersama dengan mereka. Allah Ta'ala ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik mereka itu orang miskin, baik mereka itu orang kaya, baik mereka itu orang yang hebat, seorang pemimpin, baik mereka itu rakyat, baik mereka itu penduduk kampung, penduduk getah, ataupun yang usahakan tanaman sawah padi dan sebagainya. Semuanya itu perlu kepada kesabaran. Bukannya orang-orang miskin saja, tetapi orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang hebat-hebat juga perlukan kesabaran. Dengan pertolongan dan harapan, bersabarlah bersamanya. Maksudnya kita nak mengharapkan pertolongan dan harapan kepada Allah Ta'ala itu, yang pertamanya bersabarlah bersamanya. Ditekankan lagi oleh Syekh Qadir Jalani kepada kita, bersabarlah bersama Allah Ta'ala ini. Ingatlah kepadanya, kepada Allah Ta'ala, ingatlah kepada Allah Ta'ala, dan janganlah kamu lalai daripada mengingati Allah. Janganlah kamu sedar sesudah mati, kerana kesedaran ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi kamu. Tetapi ingatlah kepada Allah ini sebelum datangnya kematian. Ingatlah kamu sebelum kamu diberi peringatan bahawa tiada lagi perintah bagimu, sehingga kamu menyesal di saat penyesalan tiada berguna lagi bagimu. Perbaikilah hati kamu, kerana apabila hati sudah baik, maka akan baik pula lah seluruh keadaanmu.
Sehubungan itulah Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita, inna fil jasadi bani Adam mudghah. Iza salahat salaha sa'iru jasadih, wa iza fasadat fasadalaha sa'iru jasadih, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jiwa anak Adam itu ada segumpal darah. Itu adalah dalam diri kita ini ada segumpal darah. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Maksudnya, dalam diri kita ini kita ada menyimpan satu khazanah yang sangat berguna bagi jiwa kita. Kalau kita simpan dia baik-baik, jadikan dia orang baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Kalau kita biar dia tercemar dengan kejahatan, maka rosaklah seluruh jasad kita. Ini namakan hati. Sebablah kalau kita lihat, kalau apa nama tu, jari kita ni ditiris, ataupun kulit kita ini ditiris, padahal dalam badan kita ini banyak air kan. Bila kita hiris jari kita, yang keluar apa? Darah. Yang keluar darah. Padahal kandungan air dalam badan kita ini banyak kan, tetapi bila kita hiris, yang keluar itu darah. Jika hati kita ini dihiris, disakiti, yang keluar apa dia? Jika hati kita ini dihiris ataupun diguris, disakiti, yang keluar adalah air di mata kita. Keluar air mata. Maksudnya air itu akan keluar apabila hati ini disakiti, diguris. Tapi kalau kita guris dan hiris jari, yang keluar darah. Hati itu adalah daripada segumpal darah. Bila kita sentuh hati itu, yang keluar adalah air. Pelik tuan-puan pelik. Ada pertanyaan ke? Anda angkat tangan tu Kak Azizah. Bolehlah interrupt Ustaz kalau ada pertanyaan tu. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, memperbaiki hati itu hanya dapat dilakukan dengan takwa, tawakal kepadanya, mengesakannya, berlaku ikhlas dalam setiap amalan yang dilakukan semata-mata kerananya. Ini pegang tuan-puan ada empat perkara kata Syekh Abdul Qadir Jalani cara kita nak memperbaiki hati. Yang pertama kata Syekh adalah dengan takwa. Takwa ni banyak disebut kan. Setiap kali Jumaat khatib bertubah akan disebut takwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Takwa ni sebenarnya apa tuan-puan? Takut kepada Allah. Kalau macam dalam ayat surah Al-Mulk yang kita baca selalu tu, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada perkara-perkara ghaib, innal ladzina yakhshawna rabbahum, kepada Tuhannya ketika dalam keadaan yang ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan mereka itu sunyi, bagi mereka itulah pahala dan keampunan yang besar. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ketika kita bersorangan, ketika kita bersunyian, ketika itu kita takut kepada Allah Ta'ala, itu adalah darjat yang tinggi. Biasanya ketika kita bersendirian, ketika kita sunyi-sunyi ini, seorang-seorang ini, kita akan buat perkara-perkara yang kata orang tu yang bukan-bukan. Itu yang diistilahkan sebagai khalwat. Khalwat ini ketika kita bersunyian. Bila kita dikaitkan dengan khalwat itu bersunyian untuk beribadah lah. Bersunyian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita, kalau orang-orang dulu-dulu masuk hutan, dia berkhalwat dalam hutan tu,
ataupun dia di pondok dalam hutan itu, dia sunyi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu besar besar pengorbanan, besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa, kalau kebanyakan orang ini kalau bersendirian, kalau sunyi ni, dia buat kerja-kerja yang banyak yang mungkar. Itu yang katakan takwa. Takwa ini adalah apa nama tu, sentiasa takut kepada Allah Ta'ala dalam semua ainama kunta, di mana saja kita berada, di mana keadaan kita sekalipun. Itu yang katakan takwa. Yang kedua, tawakal. Tawakal ini adalah kebergantungan kita itu kepada Allah. Itu yang kedua. Tawakal. Tawakal ini adalah bila kita melakukan segala perkara itu dengan baik, lepas itu kita serah kepada Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala jaga, untuk Allah Ta'ala pelihara, ataupun kalau kita belajar itu, setelah kita belajar bersungguh-sungguh, kita belajar apa nama tu, kata orang tu sehingga pandai, lepas tu tawakal lah. Dalam perbiasaan, ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, mudah-mudahan aku dapat menjawab soalan dengan baik. Itu diistilahkan sebagai tawakal ya tuan-puan. Bukan tawakal ini diibaratkan dalam hadis Nabi SAW, seperti sahabat yang mempunyai unta, apabila dia berhenti dia singgah satu tempat itu, dia tawakal dia tanpa mengikat unta itu. Kata Rasulullah SAW, ikallah unta kamu dulu, kemudian kamu tawakal. Itu sebenarnya tawakal yang sebetulnya, bukannya tawakal itu terus tanpa usaha kita serah kepada Allah. Dia Allah Ta'ala yang memelihara apa nama tu, apa yang kita tinggal. Itu tak benar. Kita kena fahamkan maksud tawakal itu. Maknanya kita dah usaha, kita dah buat. Contohnya lah macam kita sebagai petani, kita dah tanam padi, kita dah bajai padi benang kita itu. Kemudian kita dah pastikan aliran air dia sempurna. Di situ, lepas itu kita tawakal lah kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Selepas itu adalah urusan Allah untuk menjaga tanaman kita. Kalau Allah Ta'ala cakap hujan tidak memberi manfaat kepada kamu, maka hujan itu akan membanjirkan sawah padi kamu, maka rosaklah padi itu. Itu dia katakan tawakal. Itu kita tak boleh elak lah. Itu tak boleh elak. Itu bukannya kudrat kita untuk menjaganya. Di sinilah dikatakan kita ini adalah hamba yang lemah, maka tawakal itu adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu. Nak menjaga hati, yang pertama takwa, yang kedua tawakal kepada Allah Ta'ala, yang ketiga menjaga tauhid kita, mengesakan Allah Ta'ala. Ini perkara yang penting tuan-puan. Kalau kita menduakan atau mensyirikkan Allah Ta'ala, maka automatik semuanya musnah. Semuanya musnah. Maknanya yang ketiga, jaga tauhid kita ataupun akidah kita kepada Allah Ta'ala, jaga pengesaan ataupun mengesakan Allah Ta'ala ini dengan sebenarnya. Yang keempat, ikhlas hati kita dalam setiap amal yang dilakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu cara kita nak memperbaiki hati. Tanpa sikap-sikap yang disebutkan itu, maka hati itu akan rosak. Tanpa ada takwa, tanpa ada tawakal, tanpa ada tauhid, tanpa ada ikhlas, maka hati itu akan rosak. Hati ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ibarat seekor burung. Bagaikan burung di dalam sangkar. Dia mengibaratkan hati ini tiga perumpamaan. Yang pertama seperti burung di dalam sangkar. Dan yang kedua, sebagaikan belian dalam ikatannya. Dan yang ketiga, bagaikan harta yang tersimpan dengan sempurna di dalam peti. Adapun yang diperhitungkan di sini adalah burungnya, bukannya sangkarnya. Beliannya, bukannya pengikatnya. Hartanya, bukannya petinya. Bayangkan, seekor burung tanpa sangkar. Sebentuk belian tanpa ikatan, dan setumpuk harta tanpa tempat menyimpannya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dia suruh bayangkan kepada kita.
kepada kita bagaimana keadaannya. Kalau seekor burung tanpa sangka, dah tentu terbang kan. Dan tentu hilang lah dia kan. Kalau belian tanpa ikatannya, dah tentu berterabur. Dah tentu, apa nama tu, tak cantik lah. Sebab belian ini cantik sebab diikat. Kerana pengikat dia tu, maksudnya dijadikan kalung, dijadikan apa nama tu, cincin dan sebagainya. Itu bau belian itu cantik. Dan juga setumpuk harta tanpa tempat menyimpannya. Macam mana? Macam duit yang baru ni kan, 30,000 kan. Duit 30,000 dia terlupa, dia letak di atas apa nama tu, di atas bumbung kereta dia tu, di jalan. Berterabur duit tu, maka orang kutip, orang kutip, dia menangis. Menangis. 30,000 tuan-puan, bukannya sikit. 30,000 dia boleh terlupa, dia letak di atas. Yalah. Macam kita lah, macam kita nak letak barang kat bonet sebenarnya. Kita letak dulu atas bumbung kan. Lupa pula nak meletak atas bonet, kita terus masuk kereta, boom, kita berjalan. Tengah-tengah jalan, Allah Akbar. Duit aku tadi. Letak atas bumbung, berterabur, orang kutip. Habis. Mufti mana? Mufti Kelantan yang sebut tuan-puan hendaklah pulangkan semula duit mereka yang tercicil itu kerana tak boleh mengambil harta orang tanpa, kalau orang itu kan harta yang disepah-sepahkan, harta yang disepah-sepahkan, siapa tak nak tuan-puan kalau kita jumpa duit tiba-tiba RM100 di atas jalan, macam mana? Kita tengok ke kanan, tengok belakang, depan orang ni tercicir ke? Dalam hati kita tak apa, kita simpan dulu. Dalam hati kita simpan dulu. Takut orang lain ambil kan? Kita ambil dulu. Tapi bila lama-lama tu kita lupa kita beli makan, beli tu rupa-rupanya duit yang kita gunakan ada duit orang yang tercicir. Kalau yang kita jumpa itu seposen, 20 sen buat kisah kan? Kalau seposen, 20 sen ke RM1 ke buat tahu je Tapi kalau sampai 50 ke 100 ke jangan semuanya akan lupa begitulah Syekh Abdul ni kata, cubalah tuan-puan bayangkan kalau setumpuk harta itu tanpa ada peti penyimpan dia terdedah macam mana macam contohlah macam abah kita ni jenis orang kaya lah, abah kita banyak duit berikat, duit dia berikat kemudian letak atas meja anak dia jeling kan, anak jelingnya kalau abah tu terlelap kejap buka dia punya ikatan tu, ambil selai dua, bukan dia perasan pun, ambil selai dua bukannya perasan begitulah harta kalau kita tak simpan dia orang akan cuba untuk memikat dia kan. Ya Allah, ini doa Syekh Abdul Qadir, ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu dan hati kami dengan makrifat kepadamu. Sibukkanlah sepanjang hayat kami, siang dan malam kami. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh yang sudah mendahului kami. Berilah kami rezeki sebagaimana rezeki yang engkau kurniakan kepada mereka. Datangkanlah kepada kami sebagaimana engkau datangkan kepada mereka. Amin ya Rabb. Ini adalah doa Syekh Abdul Qadir ketika di dalam kuliah itu, dia terus berdoa ketika dia membicarakan tentang hati ini supaya Allah Ta'ala menetapkan taat setia dirinya kepada Allah Ta'ala dan juga semua kita semualah juga sama. Wahai kaumku, lakukanlah kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh kepadanya, sehingga Allah pula melakukan kepadamu sebagaimana yang telah dilakukannya kepada mereka. Macam mana tu tuan-puan? Lakukanlah kepada Allah ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah pula melakukan kepadamu sebagaimana yang telah dilakukannya kepada orang-orang yang soleh ini. Ini selalu kita doakan kepada Allah Ta'ala. Perasan tak apa yang tuan-puan selalu doakan kepada Allah Ta'ala tentang perkara ini? Tentang perkara inilah apa yang tuan-puan doakan. Kita tak pernah tinggal doa ni.
Kita tak pernah tinggal doa ni. Tapi perasan tak perasan je. Perasan tak perasan. Kadang-kadang kita tahu makna dia. Tapi kita tak perasan. Tuan-puan tahu tak? Siapa yang tahu boleh ni? Boleh sama-sama kongsikan doanya. Yang Rabbana kita atina. doa. Tak. Ha? Rabbana Apa dia? atina. Rabbana atina tak. Bukan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini, wahai kaumku, lakukanlah kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh kepadanya, sehingga Allah pula melakukan kepadamu sebagaimana yang telah lakukannya kepada mereka, kepada orang-orang saleh. Ini selalu kita doakan dan kita tak pernah tinggalkan doa ini. Apa dia doanya? Okey, Kak Indun cakap Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustaz cakap salah. Bukan. Apa dia? Ustaz masukkan tak pernah tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah tu kadang-kadang kita tinggal kan. Ini tak pernah kita tinggal. Ini Ha? ayat Rabbana Apa la Kak? Itu kita tak selalu baca Kita selalu tinggal juga. Apa yang selalu kita baca kita tak pernah tinggal. Selawat Ini Nabi. bagi orang bukan. Bismillah Ustaz. Nabi Firli. Bukan. Rabbana la Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala Bukan. Astaghfirullah. Dalam surah kalau apa ni Kak Lidah apa dia? Kak Lidah. Ayat kursi. Ayat kursi bukan. Ayat kursi pun kadang-kadang kita tak baca kan. Ini tak, kita tak pernah tinggal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan. Kan juga? Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan Kak Lidah bukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Bukan juga. Fatihah. Fatihah apa dia? Dalam Fatihah apa dia? Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah tak Surah apa? Apa dia? Iya, kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kak Adidah tadi hampir tepat dan tepat dah tu iaitu kita selalu doa kepada Allah Taala ihdinas siratal mustaqim. Itu doa tuan-puan ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan yang lurus, iaitu jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia yang Allah Taala beri nikmat ke atas mereka? Itu orang-orang saleh ni lah. Itu sebab Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan lakukanlah kamu kepada Allah Ta'ala ini sebagaimana orang-orang yang soleh ini lakukan kepada Allah ni. Itu yang kita selalu doakan. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan mereka yang engkau telah beri nikmat. Jalan yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Suratul ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu adalah jalan orang-orang yang soleh. Yang Allah Ta'ala beri nikmat kata mereka sebab apa? Sebab mereka itu melakukan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak menjadi orang yang soleh, tuan-puan? Senang saja, iaitu lakukan amal soleh lah. Lakukan amal soleh dengan ilmu yang sebenarnya. Bukannya kita ikut-ikut orangnya. Orang semayang, kita semayang. Orang zikir, kita zikir. Tapi kita tak tahu ilmu tentangnya. Sebablah dalam surah Fatihah ini pun tuan-puan kena berdalami juga tentang ilmu dalam surah Fatihah ini. Yang mana yang kita tahu bahawa 7 ayat dalam surah Fatihah ini adalah ditafsirkan oleh seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran ini mentafsirkan 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Cuba tuan-puan bayangkan betapa luas pengertian yang boleh dimasukkan dalam surah tersebut, surah Fatihah ini. Itulah yang kita baca hari-hari. Satu hari 17 kali kita baca tuan-puan, bukannya sedikit. Satu hari 17 kali at least. Tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Bukan, maksudnya lebih
adalah perlu. Maksudnya mengerjakan solat sunat itu akan melebihkan daripada 17 kali. Jangan kurang. Okey. Faham? Jika kamu mengharapkan agar Allah Taala sentiasa memandang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan melakukan ketaatan kepadanya, bersabar bersamanya, redha dengan semua ketentuannya terhadap dirimu dan orang-orang selain kamu. Ini Syekh Abdul Qadir pesan kepada kita untuk kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ini memandang kita. Bagaimana kita nak mengharapkan Allah Ta'ala ini memandang kita? Maka Syekh Abdul Qadir Jalani katakan, maka sibukkanlah dirimu dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ini first. First kali adalah sibukkan diri kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maksudnya setiap inci masa kita itu adalah sibuk. Aku sibuk. Sibuk bukannya sibuk dengan duniawi, tapi sibuk dengan ukhrawi. Sibuk dengan Allah. Sibuk dengan ibadah, ketaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar dengan segala ujian-ujiannya. Bersabar dengan segala ujian-ujiannya. Tuan-tuan kena faham. Kalau kita nak menjadi orang baik ini, bukannya semua urusan kita licin. Bukan semua urusan kita akan menjadi lancar, tak. Malahan kalau kita nak menjadi orang baik, lagi banyak ujian dalam urusan kita seharian. Itu yang perlu kita pegang dahulu, bahawa nak menjadi orang yang soleh, orang yang taat itu ada ujiannya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian redha dengan semua ketentuan Allah ini terhadap diri kita. Kita kena redha apa yang Allah Ta'ala tentukan terhadap diri kita. Jangan kita templak Tuhan. Templak Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapalah engkau keluarkan aku ini daripada perut ibuku seorang petani. Keluarlah, patutnya engkau keluarkan daripada perut ibuku seorang hartawan. Seorang yang hebat, pemimpin. Macam kita lihat Datuk Seri Najib. Lahirnya dia adalah anak Perdana Menteri. Kita lahir ini kita adalah anak PM. Memanglah kita hidup kita akan menjadi hebat, mewah dan sebagainya. Tapi itulah Allah Ta'ala tentukan kita lahir daripada kandungan ibu kita adalah seorang petani, maka hidup kita miskin, susah. Alhamdulillah kita dapat belajar ini pun Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kebaikan bagi kita. Kalau tak, kita akan terbiar dalam kejahilan. Itu jangan kita tak boleh mengungut. Tak boleh kita mengungut, tak boleh kita kata orang tu mempelekehkan diri kita. Semua ini adalah ketentuan Allah Ta'ala kepada diri kita, kepada semua dalam kehidupan kita. Kalau kita pula lahir daripada perut ibu seorang pemimpin, seorang hartawan, bagaimana pula? Kita kena syukurlah. Kena syukur, ya Allah, siannya mereka ini orang-orang yang lahir daripada ibu bapa yang miskin. Kita bantulah. Kita bantu mereka. Bukannya kita sindir ataupun kita merendah-merendahkan mereka. Jadilah kamu seperti kaum yang menjauhkan diri dari dunia dan mengambil bahagian mereka di dunia ini dengan jalan takwa dan beramal soleh. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jalani katakan bukan nak tinggalkan dunia ini seluruhnya. Ambil dunia ini tapi ambil dengan cara jalan takwa dan jalan beramal soleh. Kita boleh gunakan dunia ini untuk amal soleh kita. Contohnya lah, kenapa kamu beli kereta hebat-hebat? Kerana kita nak pergi berdakwah jauh. Aku kena tiap-tiap minggu kena pergi Perlis untuk berdakwah. Takkan aku nak pakai kereta yang biasa-biasa. Dan tentu aku nak pakai kereta hebat. Itu boleh. Sebab kita nak gunakan dunia itu untuk akhirat kita. Bukannya kita semata-mata nak bermegah, semata-mata nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Bukan. Itulah yang Syekh Abdul Qadir Jalani katakan. Kalau kamu nak ambil dunia ini, ambil. Tapi dengan jalan takwa dan beramal soleh. Kemudian mereka bermohon untuk kehidupan akhirat
dan beramal dengan amalan-amalan akhirat. Mereka melawan dorongan nafsu mereka dan mentaati Allah. Menasihati diri mereka sendiri dan kemudian memberi bimbingan pula kepada orang lain. Itulah perjalanan hidup kita kan. Perjalanan hidup kita kena macam tu Kena macam tu. Jangan kita hidup sendiri, mewah sendiri dan hebat sendiri Kehebatan kita, kemewahan kita itu kita gunakan untuk dakwah kepada Allah Taala. Itu yang terbaik, yang sebenarnya Contohnya lah kalau kita ni seorang yang mempunyai kehebatan perihal dunia ni kita hebat lah dari segi motivasi kita hebat, dari segi perniagaan kita hebat. Kita gunakan kehebatan ini untuk mendorong orang lain supaya menjadi hebat. Supaya orang lain boleh kalau kau nak maju ini, kalau kau buat bisnes ni bisnes ni tak banyak dia punya modal dia. Bukannya kita nak mereka membuat hebat-hebat, bisnes yang hebat-hebat, tak Untuk maju diri itu mulakan dengan ni. Kita sebagai orang yang pandai, orang yang berjaya, maka bantulah mereka itu ikut cara hidup mereka. Janganlah kita minta mereka berhutang dengan hutang yang banyak, kemudian buat perniagaan yang tak tahu untung ruginya. Maka mereka, orang yang kita bantu itu lagi teruk lah. Lagi teruk, bukan nak baiki diri dia, malahan lagi susah kehidupan dia. Itu yang kita kena gunakan kehebatan kita itu untuk membantu kawan-kawan kita. Hai pemuda, ini Syekh Abdul Karim nasihatkan, wahai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri lebih dahulu sebelum kamu menasihati orang lain. Nasihati diri kamu sendiri sebelum kamu menasihati orang lain. Adalah penting sekali bagimu mengulangi atau melawan. Adalah penting bagimu menanggungi. Adalah penting bagimu menanggungi dan melawan kehendak nafsumu dan jangan engkau berlebihan menasihati orang lain jangan engkau berlebihan menasihati orang lain sedangkan dalam dirimu sendiri masih bersemayam sesuatu yang perlu engkau perbaiki. Jadi ini pun satu perkara juga. Kalau kita nak berbuat baik kepada orang lain, kita kena buat baik dulu. Kalau kita nasihatkan orang lain buat baik, kita kena buat baik dulu. Kalau kita menasihati orang lain untuk buat perkara-perkara yang ke arah ke amal soleh ini, kita kena dulukan diri kita sendiri dulu. Itu sebablah Syekh Abdul Qadir Jalani katakan, nasihatilah diri kamu itu sebelum kamu menasihati orang lain. Maksudnya kalau kita nak melihat orang lain itu jahat, maka kita perbaiki diri kita dulu untuk pergi kepada orang itu. Kalau kita sama-sama jahat, buat apa mereka cakap engkau lagi lebih. Mereka akan menjawab begitu engkau lagi lebih aku ni kuranglah sikit, engkau lagi dahsyat. Macam mana orang tak akan menerima nasihat kita kalau kita ini sama seperti mereka Celakalah engkau sekiranya engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain sedangkan engkau buta. Bagaimana mungkin seorang buta dapat menuntun orang lain sedangkan orang yang menuntun itu mestinya orang yang boleh melihat. Maknanya kita ni, kata Syekh Abdul Qadir Jalani ni, adalah celaka sebenarnya. Kalau kita tahu cara nak membersihkan diri kepada orang lain kita sebut cara nak membersihkan hati macam mana, macam ni, tapi kita biarkan diri kita ini terjerumus dalam kata orang tu kejahilan, terjerumus dalam kejahilan. Maksudnya sedangkan engkau buta, sedangkan kita ni buta, tak nak menerima akan bagaimana nak membersihkan diri, bagaimana membersihkan hati. Itu sebablah Syekh Abdul Qadir Jalani katakan bagaimana orang yang buta itu boleh menuntun jalan bagi orang yang lain, sedangkan dia pun tak boleh nak melihat. Ingatlah bahawa orang yang dapat menyelamatkan orang lain daripada lautan adalah seorang perenang yang mahir. Dan yang dapat membawa orang lain kepada Allah hanyalah orang yang kenal kepadanya. Kerana perbuatan ini tidak dapat dilakukan dengan kebodohan dan kejumudan yang menyeliputi
ataupun menyelubungi jiwa. Ini adalah kata-kata yang hebat. Maknanya kalau kita apa nama tu, nak sesuatu itu, hendaklah rujuk kepada orang dia. Bukan kita nak sesuatu itu kita rujuk pada orang lain. Contohnya kita Syekh berkata ni, untuk menyelamatkan orang daripada lautan adalah seorang perenang yang mahir. Maksudnya kalau kita nak mencari hukum hakam agama, kita cari ustaz lah, kita cari orang agama yang mengaji agama lah, yang faham tentang ilmu agama. Kalau engkau nak menanya tentang tajwid, tanya orang yang mahir tajwid lah. Orang yang mahir dalam tajwid. Kalau kita nak tanya tentang tauhid, kita tanya dengan apa nama tu, dengan ahli akidah, tentang orang yang mahir dengan akidah. Kalau kita nak tanya syariat, tanya orang yang ahli syariah. Dalam bidang agama kita pun banyak banyak dia punya pecah-pecahan kemahiran dia. Walaupun semua bidang itu, kalau orang mengajar agama belajar, tetapi dia tidak mendalami tentang perkara itu sedalam-dalamnya. Kalau kita nak tanya tentang benda-benda yang hebat, yang dalam tentang akidah itu, kena cari ulama-ulama yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau kita nanti hukum-hukum hakam, bertanya tentang hukum-hukum, carilah ulama-ulama syariah. Dia tahu tentang hukum hakam. Tak bolehlah kita nak tahu hukum hakam, kita tanya ulama tajwid. Dia boleh jawab, tapi taklah, kata orang tu, sehebat jawapan daripada orang yang apa nama tu, mahir ilmu syariah. Begitulah kalau kereta kita rosak, jangan kita hantar Pak Imam baiki. Kita pergi masjid, Pak Imam kereta aku rosak. Kenapa kau hantar ke aku? Yalah, Pak Imam kan pandai baiki hati. Takkan baiki kereta tak boleh. Jangan tuan-puan, jangan kita nanya Pak Imam macam tu Kalau motor kita rosak, kereta kita rosak, pergi bengkel pergi bengkel Melayu ke bengkel Cina ke, tuan-puan kena pilih sendirilah kalau macam kadang-kadang bengkel Melayu itu harga tinggi bengkel Cina harga rendah. Tapi kita tengok jugalah kalau harga rendah itu spare part dia murah kan, spare part yang tak ori pun tak boleh juga. Walaupun harga tinggi tapi spare part ori, okeylah Itu masing-masing boleh pilih masing-masing boleh pilih. Tapi tempat yang sebenarnya lah tempat yang sebenar dia. Janganlah pergi klinik kereta rosak pergi klinik jangan cakap dengan doktor cakap dengan mekanik. Kalau elektrik blackout, tanya siapa? Kalau elektrik blackout yang berkaitan dengan motherboard dia tu, itu kalau tanya orang elektrikal lah, janganlah tanya apa nama tu, orang apa ni, motivasi orang motivasi tak tahu. Itulah kata orang tu, setiap ilmu itu ada dia punya orang yang menjaganya. Maka hendaklah kamu bertanya kepada mereka-mereka yang mahir tentangnya. Jangan tanya orang lain. Tiada alasan bagimu tentang tindakanmu terhadap Allah melainkan mencintainya dan beramal untuknya, bukan untuk yang lain. Takut kepadanya bukan kepada selainnya. Semuanya itu dilakukan dengan hati, bukan dengan lidah. Semuanya ini dilakukan di dalam kesunyian, bukan dalam kesibukan dan keramaian. Apabila tauhid berada di ambang pintu rumah, sedangkan syirik berada di dalamnya, maka itu namanya munafik. Ini juga kita kena ambil apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini, iaitu tiada alasan bagimu tentang tindakanmu terhadap Allah, melainkan mencintai Allah ini dengan sebenar-benarnya dan beramal dengan seikhlas-ikhlasnya untuknya, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Takut kepada Allah Ta'ala ini bukan kepada selainnya, iaitu takwa kepada Allah Ta'ala, jangan mengharap yang lain. Semua ini dilakukan dengan hati, bukan dengan lidah. Maksudnya benda ini akan daripada hati kita, bukan daripada lidah kita. Lidah kita ini lembut, boleh bertutur kata dengan kata-kata yang baik, boleh mengajar orang dengan
pelbagai ilmu yang baik-baik tetapi kalau bukan daripada hati, itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ianya akan menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Semua itu dilakukan dalam keadaan secara khalwat, secara bersembunyi, ataupun secara kesunyian, bukan dalam kesibukan dan keramaian. Maknanya kita berzikir kepada Allah Ta'ala ini, kita beramal kepada Allah Ta'ala ini kena dalam keadaan yang sunyi. Tak boleh kita dalam keadaan orang-orang yang sibuk-sibuk itu kita nak beramal, tak ada. Contohlah kita pergi majlis konsert, orang menyanyi kan. Kita tujuan kita nak masuk ke situ adalah supaya kita dapat relax, dapat baca Quran. Usahlah tuan-puan, usahlah, memang tak jadi punya. Relax pun tak boleh. Relax pun tak boleh. Sebab apa? Ketika itu kita akan menumpukan kepada keramaian tersebut. Sebab nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini bukan cara kesibukan ataupun keramaian. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengingatkan lagi, tauhid, apabila tauhid berada di ambang pintu rumah, tauhid ini apa dia, tuan-tuan? Pengesaan kepada Allah Ta'ala. Kita mengharapkan Allah Ta'ala dan mengesakan Allah Ta'ala itu dan menguatkan simpulan akidah kita. Itu tauhid. Kita betul-betul mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ketika tauhid itu berada di ambang pintu, sedangkan syirik berada dalam rumah kita. Syirik ini adalah perkara yang menduakan Allah Ta'ala, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, maka itu namanya munafik. Munafik, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita bayangkan, munafik ini bagaimana tuan-puan? Munafik ini adalah talam dua muka. Talam dua muka. Qalu amanna. Bila mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka berkatakan qalu amanna. Wa iza khalau ila syayatanihim qalu inna ma'akum. Bila mereka ini bersama dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan aku bersama dengan kamu. Itu dia katakan munafik. Maksudnya dalam hatinya bukan Islam. Cuma lidah dia saja mengatakan dia Islam. Itu yang dia katakan apabila tauhid berada di pintu rumah, sedangkan syirik berada dalam hati kita lah, syirik, maka itulah dinamakan munafik. Celakalah engkau, lidahmu bertakwa sedangkan hatimu berada di dalam kedurhakaan. Lidahmu bersyukur sementara hatimu berpaling. Ini adalah satu kecelakaan, iaitu lidah kita ini, kita cakap bertakwa, tunduk kepada Allah Ta'ala, tapi hati kita sebaliknya. Tapi hati kita durhaka. Lidah pula sentiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita banyakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat-nikmatnya. Sedangkan hati kita ini berpaling daripada syukur tersebut. Itulah yang disebutkan dalam hadis kursi, ya banu Adam khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan firman-Nya, wahai anak Adam, kebaikanku itu turun kepadamu dan kejahatanmu itu naik kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya celakalah kita ini, kita mengaku sebagai hamba-Nya, sementara ketaatan kita ini kita beri selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya yang pertamanya, celaka kepada manusia ini, celakalah kepada diri kita itu apabila kita mengaku kita ini hamba Tuhan, hamba Allah Ta'ala, tetapi ketaatan kita bukan kepada Allah. Ketaatan kita kepada selain Allah. Sekiranya kamu adalah benar-benar hamba-Nya, maka kamu akan kembali kepadanya. Kalau kita betul-betul hamba Allah Ta'ala, maka kita akan kembali kepada Allah dan berpihak kepada Allah. Niscaya kamu akan bermusuhan kerana Allah dan berkasih sayang kerana Allah. Itu yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Qadir Jilani ini, kalau kita betul-betul menjaga tauhid kita, menjurus hati kita dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah, maka di situ hendaklah kita kembali kepada Allah dan berpihak kepada Allah. Dan juga kita bermusuh dengan manusia itu kerana Allah dan berkasih sayang juga kerana Allah. Kenapa kita bermusuh dengan manusia ini kerana Allah? Kerana manusia itu mensyirikkan Allah Ta'ala. Kerana manusia yang mensyirikkan Allah Ta'ala ini musuh kita. Maka nak kita bermusuh dengan mereka kerana Allah. Dan bila kita berbaik dengan sesama orang Islam, berkasih sayang kepada orang Islam, juga berkasih sayang kerana Allah. Bukannya kerana sesuatu. Kita nak harapkan sesuatu daripada dia. Kalau dia orang kaya, kita nak duit dia. Kalau dia orang miskin, kita nak tenaga dia. Nak harapkan pertolongan daripada kudrat dia. Kalau dia orang miskin lah. Tak nak bayar. Tak nak bayar. Kita ada kerja, kita tak nak, kita ada benda nak buat, tapi tak nak bayar kepada orang tu. Kita baik kepada dia kan. Kita puji dia, kita itu dia. Kau tolong aku boleh tak? Kau tolong aku boleh tak? Kita gunakan tenaga dia tanpa bayar free. Kalau kita jumpa orang kaya pula, kita berbaik kepada dia kerana apa? Nanti boleh minta tolong kat dia. Itu bukan kerana Allah lah. Itu bukan kerana Allah. Itu adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita sendiri lah. Seorang mukmin yang punya keyakinan, seorang mukmin yang punya keyakinan tidak akan taat kepada hawa nafsunya, dirinya dan syaitannya. Dia tidak mengetahui syaitan sehingga dia mentaatinya. Dia tidak mempedulikan dunia sehingga ia menjadi hina kerananya. Oleh itu, ia merendahkan dunia dan mencari kehidupan akhirat. Apabila dia sudah dapat menghasilkan kehidupan akhirat, maka ia akan meninggalkan dunianya, bertemu dengan Tuhannya yang maha perkasa lagi maha agung. Dia ikhlas beribadah kepadanya dalam semua waktu, dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan firman-Nya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan perintah agama. Maknanya, kita sebagai seorang mukmin ini yang punya keyakinan dan ketaatan kepada hawa nafsu itu, dan diri kita sendiri itu, ataupun syaitan kita itu, itulah yang akan mendorong kita kepada kejahatan. Maksudnya, seorang mukmin kena jaga dia punya ketaatan kepada Allah Ta'ala, jaga hawa nafsunya supaya tidak mendorong kepada kejahatan tersebut, dan juga menjaga dirinya daripada terjerumus dalam lembah kehinaan dan sebagainya. Kalau semua itu telah pun dilalui dengan ujian-ujiannya itu, maka dia akan mendapat titik pertemuan dia yang sebenar sebagai hamba Allah Ta'ala. Baru dia tahu, begini sebenarnya menjadi hamba Tuhan ini akan menghadapi keadaan semua sekali. Dan orang yang menghadapi dugaan Allah Ta'ala itu dengan hati dia yang ikhlas, dia akan merasakan kelazatan dalam menghadapi ujian. Bayang tuan-puan, kita menghadapi kesusahan, kita rasa seronok dengan susah. Cuba kita bayangkan. Kita ni susah, kita ni tak ada duit, tapi kita seronok dengan kesusahan ini. Dengan tak ada duit dan tak ada belanja ini, kita rasa macam keperitan hidup kita inilah. Keperitan hidup kita ini, kita rasa macam lazat rasanya. Macam mana kita nak jadikan hati kita begitu? Biasanya begitu. Kalau macam kesenangan hidup, kemewahan hidup ini payah sikit. Kita akan merasa lazat dalam kehidupan kita ini kerana apa? Kemewahan mengelilingi kita. Seronoklah kita hidup kan, sebab kita tak susah. Semua perkara dapat kita capai, semua perkara dapat kita beli, semua perkara dapat kita kata orang tu boleh berada di depan mata kita, sebab kita mewah. Adakah orang yang mewah ini betul lazat dalam hatinya itu bertemu titik noktah dalam hatinya itu kerana tunduknya kepada Allah Ta'ala ataupun tidak?
Itu yang menjadi tanya kepada kita kan. Menjadi tanya kepada kita bagaimana nak mendapat hati yang betul-betul khusyuk kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul rasa macam dugaan Tuhan itu, kita rasa macam lazat, macam seronok menghadapi dugaan itu kerana kita dapat menghadapinya dengan jayanya. Dengan jayanya. Itulah yang Allah Ta'ala nak uji setiap daripada kita itu supaya kita dapat merasai nikmat tersebut. Nikmat tersebut. Bayangkanlah, semua para rasul, para nabi itu bukannya orang-orang yang mewah. Semuanya orang-orang yang susah. Semua orang susah. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Qadir Abdul Ghani ni. Buangkanlah kesyirikan dari jiwamu dan esakanlah Allah yang hak. Dialah yang maha pencipta segala sesuatu dan semuanya berada dalam tangannya, dalam kuasaannya. Wahai orang-orang yang menuntut segala sesuatu, iaitu menuntut harta, pangkat, kesihatan dan kemewahan hidup. Selain daripada kepadanya lah, apa yang kamu selain daripadanya lah kalau kita menuntutnya, maka apakah kamu tidak berakal? Maksudnya kalau kita menuntut harta, menuntut pangkat, kesihatan dan kemewahan ini selain daripada Allah Ta'ala ini, apakah kamu tidak berakal? Tidakkah kamu tahu bahawa segala sesuatu itu berada dalam perbendaharaan Allah? Ingatlah bahawa Allah Ta'ala pernah berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanah perbendaharaannya, dan kami tidak akan menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Itu sebablah Syekh Qadir Jalani mengatakan, wahai orang-orang yang menuntut segala sesuatu. Menuntut segala sesuatu ni maksudnya kita nakkan harta, nakkan pangkat, nakkan kesihatan, nakkan kemewahan hidup. Tapi kita tuntut itu kepada selain daripada Allah Ta'ala. Apakah kamu ni tak berakal, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kerana apa? Kerana apa yang kita minta itu semuanya di bawah perbendaharaan ataupun kawalan Allah Ta'ala. Khazanah Allah. Maka dengan itu maka salahlah kita. Maka kembalilah kita kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada Allah Ta'ala tentang kehidupan ini. Nanti Allah Ta'ala akan turunkan semuanya yang kita tuntut itu dengan ukuran yang tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang Allah Ta'ala beri itu adalah yang terbaik untuk kita. Jangan apa bukan apa yang kita mohon itu makbul, itu yang terbaik untuk kita. Bukan. Apa yang Allah Ta'ala beri itulah yang terbaik untuk kita. Itu kita kena pegang betul-betul. Puan-puan? Kena pegang betul-betul. Maksudnya kalau hidup kita ini susah, hidup kita ini miskin, itu mungkin yang terbaik untuk kita dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah, mungkin Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala, itu kita sematkan dalam hati, tuan-puan. Kena sematkan dalam hati. Kalau kita ni hidup susah, yang pertamanya kalau kita hidup susah, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala itu telah meletakkan yang terbaik untuk kita. Tetapi kalau kita dapat kemewahan, dapat kesenangan, kita kena nyatakan dalam hati kita, Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji aku ni. Allah Ta'ala nak uji aku ni dengan kemewahan, dengan kehidupan yang hebat ini, untuk menengok, melihat aku sejauh mana aku nak menghampir atau mendekatkan diri kepadanya lagi. Barulah kita boleh hidup dalam keadaan hamba Allah Ta'ala yang beramal soleh. Jangan kita katakan kalau kita susah dalam hidup ini, ya Allah, aku ini adalah hamba Engkau yang hina dina, ya Allah. Kenapalah Engkau tak beri kemewahan kepada aku, ya Allah. Kenapalah Engkau susahkan hidup aku, ya Allah. Jangan kita cakap macam tu, tuan. Jangan kita cakap macam itu, tuan-puan. Jangan kita doakan macam tu. Kalau kita diberi kemewahan, ya Allah, syukur ya Allah, di atas usahaku Engkau telah makbulkan aku, ya Allah. Jangan, tuan-puan. Jangan kita cakap itu. Kita kena menangis sebenarnya apabila kita dapat kemewahan. Apabila kita dapat pangkat yang tinggi, kita kena menangis. Ya Allah, apa lagi yang kau nak uji aku, ya Allah. Itu kena. Kena, tuan-puan. Itu yang kita kena fahamkan betul-betul. Apa yang dikatakan dalam buku ini
bagaimana menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini adalah daripada ilmu dan pengalaman Syekh Abdul Qadir Jalani untuk kita sama-sama kata orang tu pedalami banyak nukilan kata-kata dia yang kita perlu pegang. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian tentang buku ini, dan tuan-tuan kalau dapat beli buku ini bagus Kat Shopee lah saya. Dapat kat kedai buku. Kedai buku pun ada kan Ustaz kan? Betul. Kopi. Ni ada antara best seller antara buku best seller. Tapi kalau kita baca ni tak boleh baca seorang-seorang. Sebab apa? Kalau kita baca seorang-seorang tak faham. Sebab dia adalah buku yang dikarang daripada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Buku ini dikarang daripada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebablah banyak daripada tulisannya itu adalah kata-kata dia dalam kuliah tersebut. Sebab seronok kalau kita baca ramai-ramai. Seronok kita baca ramai-ramai sebab apa? Kita boleh faham terdetail apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Okay. Baik Ustaz. InsyaAllah kita sambung minggu depan InsyaAllah. Ya betul, insyaAllah minggu depan Ustaz InsyaAllah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Haris atas kesediaan berkongsi ilmu melalui pengajian berkitab menjadi kekasih Allah ini, dalam usaha kita mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apa yang penting kesan kita meningkatkan amal ibadah demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan seterusnya mari sama-sama kita ada lagi kuliah duha seterusnya, itu sesi pengajian tajwid bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Haris. Tetap setia bersama-sama dalam link yang sama. Dan Ustaz kita tangguhlah dulu Ustaz sambung dulu. Nah, kita tutup dengan doa dulu dan dengan tasbih kafarah Ustaz. Silakan Ustaz. Janganlah sambung terus dengan atau sambung teruslah. Doa kemudian. Okey, baik Ustaz. Okey. Sebab kalau macam kalau bertukar Ustaz, kalau bertukar Ustaz bolehlah kita tutup kan. Okey. Sebab Ustaz yang sama. Okey, baik. Okey, baik Ustaz, kita teruskanlah Ustaz dengan pengajian tajuk kita. Silakan. Okey dengan tajuk lah. Okey, baik. Okey, baik. Auzubillahi